Tuan Sofi ada? Ada Ustaz. Habis semayang. Okey. Boleh terjemahkan Tuan Sofi ayat kita sekarang, ayat 52 ni? Boleh Ustaz. Saya ambil tadi sepotong terlambat sikit, tapi saya baca daripada skrin boleh Ustaz? Boleh baca kat skrin, boleh, tak ada masalah. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Okey. Terima kasih Tuan Sofi. So untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita sekarang muka surat 227 ayat yang ke-52. Page 227 ayat 52, kisah Nabi Hud dengan kaum Ad. Kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaum Ad. Nabi Hud adalah keturunan kaum Ad, dan kelebihan yang Allah SWT bagi kepada kaum Ad apa dia? Kelebihan yang Allah bagi pada kaum Ad ialah tubuh badan mereka lebih besar saiznya, bentuk badannya berbanding orang lain. Itu kelebihan yang Allah bagi pada kaum Ad. Okey, tolong baca dia. Puan Izawani tolong baca boleh? Muka surat 159 ayat 69. Muka surat 159 ayat 69. Tolong baca Puan Izawani. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu berasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu melalui seorang lelaki daripada golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu? Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu khalifah sesudah kaum Nuh, dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Maka kenanglah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya. Okey, terima kasih Puan Izawani. Poin saya apa? Ingatlah nikmat Allah. Allah SWT memberi kelebihan kepada kamu. Allah SWT memberi kelebihan kepada kamu dalam bentuk kekuatan dan tubuh badan. Okey, kejap. Saya buat Tuan Sofi jadi host. Kejap Tuan Sofi. Okey dah Tuan Sofi. Saya nak buat Tuan Sofi jadi host. Okey. So kita sekarang cerita pasal kaum Ad. Kaum Ad ni apa kelebihan dia? Allah SWT menjadikan mereka tubuh badannya lagi besar pada orang lain. Kat skrin ada. Okey, kat skrin ada. Okey. Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maksud perawakan tu apa dia? Bentuk tubuh badan. Kuat dia lebih pada orang lain. Kuat dia lebih, tenaga dia lebih pada orang lain, dan bentuk badan dia pun lebih pada orang lain. Itu kelebihan kaum Ad. Okey, tolong baca dia. Puan Nur Zakiah ada? Puan Nur Zakiah? Ada Puan Nur Zakiah? Okey, tolong baca surah Al-Fajr. Apa Allah cakap tentang kaum Ad? Apa yang Allah cerita pada kita tentang kaum Ad dalam surah Al-Fajr? Kaum Ad ni adalah lambang kekuatan tubuh badan ataupun satu kaum yang Allah bagi kelebihan. Kekuatannya, saiznya lebih pada orang. Muka surat 593 ayat 6, 7, 8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah engkau Muhammad memperlihatkan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Allah Ta'ala kata, tak tengok ke kaum Ad? Yang mana kaum Ad ni apa Allah buat? Mereka saiz badan besar dan bangunan-bangunan mereka pun tinggi. Yang mana belum pernah didirikan di negeri-negeri lain. Maksudnya tubuh badan mereka besar, bangunan mereka pun tinggi-tinggi. Tetapi setelah mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Hud, apa Allah buat? Allah Ta'ala sekat hujan selama hampir 3 tahun. Mereka tidak diberikan hujan oleh Allah Ta'ala selama 3 tahun. Di badan kuat, gagah, tenaga banyak, hujan tak turun, apa jadi? Ternakan tak menjadi. Bila hujan tak turun, tanaman tak menjadi. Bila tanaman tak menjadi, maka ternakan pun tak hidup dengan baik. Bila ternakan tak boleh hidup dengan baik, maka susu pun kurang. Daging pun tak banyak. Maka walaupun badan mereka besar,
saiz mereka besar, tetapi oleh kerana mereka kufur pada Allah, Allah tarik nikmat. Maka mereka tidak diberikan hujan selama 3 tahun. Berapa besar saiz kaum Ad? Berapa besar saiz kaum Ad? Allah hanya sebut dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebut dalam Quran, saiz mereka besar berbanding orang lain. Itu kita kenal. Saiz mereka lebih besar berbanding dengan orang lain. Berapa besar? Dalam hadis dan dalam ayat Quran tidak disebutkan berapa saiz mereka sebenarnya. Cukup kita beriman, mereka punya saiz besar berbanding orang lain. Tuan Safi boleh tolong share kat skrin. Saya baru share kat grup kelas kita tadi. Saya baru share. Okay, saiz-saiz yang dikatakan tentang kaum Ad ni lah. Okay, nanti Tuan Safi share kat skrin. Ni saya ambil dalam tafsir Al-Azhar. Okay, semua tengok kat skrin. Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih bahawa panjang badan orang Ad itu 60 hasta. Kepalanya sebesar kubah. Mata mereka sebesar telur burung buas. Tak tahu telur burung buas macam mana. Hidung mereka pun besar macam tu juga. Ini bukan daripada Nabi SAW. Ini hanya pendapat-pendapat berdasarkan cerita-cerita orang dulu-dulu. Tak percaya pun tak apa, nak percaya pun tak rosak akidah. Tapi tengok Imam Ibn Katsir, Dr. Hamka kata apa? Yang susah nak terima akal ialah panjang mereka 60 hasta ikut tangan mereka. Manusia ni, kita, saiz ketinggian kita adalah 3 hasta tak termasuk kepala. Kita punya ketinggian adalah 3 hasta tak termasuk kepala. Cuba ukur badan kita. Daripada kaki sampai ke sebelum leher ni lah. 3 hasta je. Campur kepala, tambahlah sikit 3 hasta lebih. Jadi bayangkan orang tu, panjang dia 60 hasta ikut tangan dia sendiri. Orang tu, panjang dia 60 hasta ikut tangan dia sendiri. Dia akan jadi macam mana? Tuan-tuan, panjang 60 hasta ikut tangan dia sendiri, 60 hasta. Macam mana Tuan Safi kalau nak lukis lebih kurang Tuan Safi? Nabi Adam, Nabi SAW sebut tinggi Nabi Adam 60 hasta kita, bukan hasta Nabi Adam. 60 hasta kita, bukan 60 hasta Nabi Adam. Okay. Mereka ni 60 hasta mereka sendiri. Dia jadi orang tu tinggi, gila-gilanya tinggi, tangan cuek tu. Jadi pelik lah. Cacat lah nampaknya. Takkan Allah buat manusia cacat je tu. Okay. Okay, baik. Tengok lagi kat skrin. Okay. Menurut riwayat Ibnu Humaid, Abad bin Humaid, ni tinggi Nabi Adam. Okay, terima kasih Tuan Safi. Dia tinggi Nabi Adam. Ni berdasarkan hadis sahih, tinggi Nabi Adam 60 hasta, kemudian mereka berkurangan-berkurangan. Ni logik lah juga. Tinggi dia macam tu, tangan dia panjang macam tu. Tapi kalau tinggi 60 hasta, maksudnya tangan dia tu lebih kurang 1 hasta per 60. 1 hasta lebih per 60. Nampak macam kartun. Nampak macam pelik sangat lah. Jadi pendapat-pendapat ni walaupun ada dalam tafsir-tafsir, tengok Dr. Hamka tulis, membuat pusing kepala. Riwayat ini buat pusing kepala. Pening kepala nak terima dari sudut logik akal. Okay. Okay, baik. Satu lagi Tuan Safi. Tolong share. Satu lagi Tuan Safi. Ada kata 12 hasta. 12 hasta tu mungkin logik sikit lah. Okay, tengok tu. Ibnu Abbas mengatakan panjang orang anak itu lebih kurang 40 meter. 80 langkah. Ini pun walaupun daripada Ibnu Abbas, tapi dari sudut logik akalnya, tengok apa Dr. Hamka tulis lagi. Walaupun riwayat ini datang daripada Ibnu Abbas, kita tidaklah salah kalau kita tidak segera menerimanya. Sedangkan hadis Nabi SAW pun, kalau bunyi dia agak pelik dan berlawan dengan Quran, kita tolak hadis tersebut. Walaupun hadisnya sahih, tapi berlawanan dengan jelas dengan ayat Quran, kita tetap tolak hadis tersebut. Bukan kita tolak, buang, tak terima, tak. Kita dahulukan Quran. Jadi riwayat Ibnu Abbas panjang orang 40 meter, 80 langkah, 60 hasta. Kita zaman sekarang, banyak ke kubur-kubur yang kita jumpa orang saya macam ni? Okey, kalaulah ada. Bahkan dalam tafsir yang mengatakan kepala besar kubah. Bayangkan kepala besar kubah. Agak-agak kubur besar mana nak kena gali? Kalau kepala besar kubah tu, kubur besar mana nak kena gali? Itu satu. Yang kedua, mata mereka, tempat biji mata ni, dalam tafsir riwayat tafsir Hasyiah Sawi, syarah pada tafsir Jalalain mengatakan tempat biji mata mereka ni, lepas mereka mati, bila keluarkan biji mata, boleh muat seekor dubuk. Dubuk tahu dubuk? Bahasa Melayu panggil dubuk, bahasa Arab panggil dubuk. Dot, ba, ain, dubuk.
Bahasa Arab panggil. Buat masuk jubuk seekor dalam biji mata dia. Jadi itu semua riwayat-riwayat yang kita kata kita dengar daripada tafsir-tafsir, tetapi kita kena nilai baliklah logik ke tak logik ada manusia saiz besar tu. Yang penting cukup kita terima yang mereka ni saiz mereka besar. Boleh? Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Lalu mereka ni kuat tubuh badan. Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana mereka kuat tubuh badan, mereka punya sombong mengatakan, siapa lagi kuat pada kami? Badan dia kuat, saiznya besar. Dengan sombong mereka mengatakan, siapa lagi kuat pada kami? Tolong baca dia, Puan Nuraliza boleh? Surah Syura. Surah Syura. Kaum Ad ni. Saya cari muka surat sekejap. Okay. Muka surat. Bukan surah Syura saya rasa, maafkan saya. Fussilat. Yes, Fussilat. Muka surat 478. 478 ya. Puan Nuraliza 478 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kaum Ad, maka mereka berlaku sombong takbur di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar serta berkata, siapakah yang lebih kuat dari kami? Dan mengapa mereka bersikap demikian? Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka dari tiada kepada ada adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan sememangnya mereka sengaja mengingkari tanda-tanda kekuatan kami sedang mereka sedia mengetahuinya. Terima kasih Puan Nuraliza. Oleh kerana badan besar pada orang lain, saiznya lagi tinggi pada orang lain, maka mereka dengan sombong mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi kuat pada kami? Senang-senang nak halang kami sembah berhala kami. Apa nama berhala mereka? Okey. Somad, Somud, satu lagi. Apa satu lagi minggu lepas? Somad, Somud dan juga Allahu Akbar. Siapa nama berhala mereka? Seko lagi pula. Ada satu lagi. Habba. Somad, Somud, satu lagi. Habba. Habba, yes. Okey, itu nama 3 berhala yang masyhur di kalangan mereka. Lalu Allah Ta'ala bagi mereka kemarau 3 tahun. Jadi bila kemarau, hujan tak turun. Maka Nabi Hud alaihi salam memberi nasihat pada mereka. Istighfarlah pada Allah. Taubatlah pada Allah. Kalau kamu istighfar taubat pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hujan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memberi azab besar pada sesuatu kaum, mereka ni dapat azab besar ni. Nanti kalau kita bincang, mereka diterbangkan oleh angin. Allah Ta'ala datangkan angin puting beliung, terbangkan mereka 7 hari 8 malam. Okey. Terbalik. 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari Allah terbangkan mereka. Itu azab yang mematikan mereka semua. Tapi sebelum Allah bagi azab besar, Allah bagi azab kecil dulu. Apa azab kecil Allah bagi pada mereka? Allah datangkan kemarau 3 tahun pada mereka. Allah datangkan kemarau. Jadi nak tunjuk bahawasanya Allah sayang pada, sebelum Allah mengazab sesuatu umat dengan azab yang besar yang terus mematikan mereka, Allah datangkan azab kecil-kecil dulu. Apa tujuan Allah datangkan azab kecil-kecil? Taubat kembali pada Allah lah tujuan dia. Contoh, Fir'aun. Kita semua tahu Fir'aun dan tentera-tenteranya, orang Kipti, Allah matikan dengan azab banjir besar. Mereka semua mati. Tapi sebelum Allah datangkan azab banjir, Allah bagi azab-azab kecil dulu. Apa tujuan dia? Supaya terengadah. Kita panggil apa bahasa Melayu? Allah buat tergantuk supaya terengadah. Dah tergantuk baru terengadah. Jadi Allah Ta'ala sebelum bagi azab besar, bagi azab kecil-kecil dulu. Supaya sedar diri, kembali taubat pada Allah. Allah dah bagi azab kecil-kecil, tak kembali juga pada Allah, barulah Allah bagi azab besar yang teruk punya. Tolong baca dia. Puan Ira tolong baca muka surat 165. 165 ayat 130, 133 dan 130 dulu, 130 dan 133. 2 ayat ni azab kecil Allah bagi pada mereka. Kaum Fir'aun lah, Fir'aun. Boleh? Puan Ira tolong baca 165, muka surat 165 ayat 130, 133 Dan sesungguhnya
kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Okey, terus Kemudian- skip 133. 133 terus. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minuman berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Terus 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu daripada kami, nescaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. 2 ayat lagi. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu daripada mereka sehingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka mungkir pada janji. Maka kami hukum sebahagian daripada mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di dalam laut kerana mereka telah mendustakan dan melalaikan ayat-ayat kami. Terima kasih Puan Ira. Tengok. Sebelum mereka mati tenggelam dalam laut, ayat 136 kat skrin pun ada, Tuan Safi Syed, terima kasih. Sebelum Allah tenggelamkan mereka dalam laut, tu azab paling besar yang mematikan mereka, Allah bagi azab kecil-kecil dulu. Mula-mula kemarau. Bertahun-tahun tak turun hujan. Allah Ta'ala kurangkan hasil tanaman. Lepas tu Allah Ta'ala bagi taufan. Taufan tu maksudnya banjir besar. Allah Ta'ala bagi taufan. Maksud taufan tu banjir. Banjir yang tak membinasakan mereka. Kemudian Allah Ta'ala bagi belalang. Belalang buat apa? Rosakkan tanaman mereka. Selesai belalang, Allah Ta'ala bagi azab seterusnya, kutu pula, kutu kecil-kecil tu menghabiskan terus tanaman-tanaman mereka. Katak, dalam bekas makanan, minuman, tempat tidur ada katak. Darah, hidung keluar darah, mata keluar darah, dalam makanan, dalam piuk ada darah. Tu semua azab-azab kecil Allah bagi pada mereka supaya mereka terengadah. Allah buat mereka terantuk supaya mereka terengadah. Allah buat mereka terantuk supaya mereka terengadah. Lalu setiap kali ditimpa azab satu-satu tu, mereka jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, boleh tak doa pada Allah supaya Allah hilangkan azab tu pada kami? Mereka tak percaya Nabi Musa tu Rasulullah. Mereka tak ngaku Allah tu Tuhan. Tapi ada masalah suruh Nabi Musa doa pada Allah. Apa tu? Maknanya mereka degil semata-mata tak nak beriman dengan Allah. Bahkan mereka percaya Allah tu Tuhan mereka. Kita orang Islam ada masalah. Tak ada seorang pergi jumpa Sami Buddha ke, tokoh Hindu ke, kuil, suruh dia orang tu doa untuk kita. Tak ada pun. Orang Islam tu walaupun tu macam mana sekalipun, dia tak akan jumpa Sami Buddha, tak akan jumpa Tok Sami yang kat kuil suruh doa. Tak ada. Kita yakin mereka palsu. Tapi mereka tak mengaku Nabi Musa tu Rasulullah. Tak mengaku Allah tu Tuhan yang satu. Tapi ada masalah suruh Nabi Musa doa. Setiap kali Nabi Musa doa, Allah hilangkan satu azab. Allah hilangkan satu musibah. Lepas tu mereka kufur. Allah datangkan musibah baru. Janji nak taubat, suruh Nabi Musa doa. Nabi Musa doa, Allah hilangkan. Allah hilangkan musibah, azab kecil. Mereka kufur balik, Allah Ta'ala datangkan azab. Jadi nak ceritanya, sebelum Allah Ta'ala azab yang besar pada mereka, itu tenggelam banjir ayat 136 tu, Allah bagi banyak dulu azab kecil-kecil supaya mereka terengadah. Tu tanda Allah sayang. Macam pelajar buat salah, tak ada warning apa-apa, terus buat. Macam kita kata macam agak tak adil lah kan. Ni pelajar buat salah, amaran pertama, amaran kedua, baru buang. Contohlah. Boleh kita kata nampak sedikit kasih sayang tu, ni contoh. Tapi tengok kesalahan jugalah. So Allah, bukanlah kali pertama orang tu buat salah, tu Allah bagi azab besar. Tak. Allah bagi amaran-amaran kecil dulu. Supaya terantuk, sedar diri, kembali pada Allah. Ini sunnatullah. Apa maksud sunnatullah? Orang kufur pada Allah, Allah bukan jenis, kufur, tu azab pergi mati semua. Tak. Sunnatullah, kebiasaan Allah, Allah bagi azab kecil-kecil dulu. Supaya terengadah kembali pada Allah. Okay, tolong baca dia. Puan Rosnani, tolong baca boleh? Puan Rosnani. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Muka surat 162. Muka surat 162 ayat 94. Ni Allah Ta'ala bagi azab kecil. Allah Ta'ala bagi extreme poverty, suffering, disease. Untuk kembali pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat berapa Ustaz? Sakit tekak sikit 94. Ustaz. Tak apa. Ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang Nabi pun kepada sesuatu negeri. Lalu penduduknya mendustakan Nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendah diri. Okey. Terima kasih Puan Rosnani. Kami tidak hantar mana-mana Nabi, tengok kat stream pun ada. Terima kasih Tuan Sofi. Kami tidak mengutus seorang Nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan Nabi itu, melainkan kami timpakan kepada mereka kesempitan, tak cukup duit, harga barang naik, masalah tak cukup stok, macam-macam Allah timpakan kepada penduduknya, kesempitan dan penderitaan, disease, macam-macam penyakit baru timbul. Apa tujuan Allah buat tu? Supaya mereka tunduk dengan berendah diri, kembali semula pada Allah. Itu tanda kasih sayang Allah. Bukannya Allah Ta'ala jenis buat salah, okey, pum, terus bagi azab besar mati. Tak, Allah bagi sikit-sikit punya azab, kecil-kecil punya teguran, supaya kembali pada Allah. Sama macam dalam surah As-Sajadah. Tolong baca Puan Yusriza boleh? Puan Yusriza, tolong baca surah As-Sajadah, muka surat 417 tak silap saya lah. Boleh Ustaz? 417. Ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti kami timpakan ke atas mereka sebahagian siksaan yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Puan Yusriza. Allah akan bagi manusia azab yang dekat, yang kecil, yang sikit kat dunia ni, bukan azab besar kat akhirat. Allah bagi susah, Allah bagi sakit, Allah bagi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan adik-beradik, masalah dengan jiran. Allah bagi semua benda tu supaya kita tergadah. Orang Indonesia kata supaya kita buat koreksi. Pasal koreksi, cari apa sebab Allah buat macam ni pada aku. Apa sebab Allah buat macam ni pada aku. Oh, Allah nak suruh istiqamah salat tahajud balik. Sebelum ni tahajud seminggu sekali je. Contoh. Sebelum ni baca Yasin sebulan sekali je. Tapi bila ada Allah timpakan masalah sakit, tak ada duit, masalah keluarga, masa tu barulah sungguh-sungguh sikit solat tahajud. Masa tu barulah sungguh-sungguh baca Yasin tiap-tiap hari. Contoh. Itu hikmah dia. Okey, baik. Banyak lagi ayat-ayat macam tu. Yang saya nak beritahu, Allah sebelum dia mengazab satu kaum dengan azab yang besar, Allah akan bagi azab kecil-kecil dulu, sikit-sikit dulu, supaya kembali pada Allah. Okey, baik. Jadi kaum Ad ini, Allah timpakan kepada mereka kemarau 3 tahun. Bila kemarau 3 tahun, walaupun duit banyak, badan besar, Allah sekat hujan, apa boleh buat? Duit banyak, badan besar, emas banyak, apa lagi banyak? Duit banyak dalam bank, Allah sekat air je. Dalam surah Al-Mulk, ayat last sekali Allah kata apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa pendapat kamu kalau Allah buat sumber air kamu kering? Surah Al-Mulk ayat last sekali. Daripada hujan atas Allah tak turunkan, daripada bumi pun Allah tak keluarkan. Kamu kaya, ada emas 10 kilo, 100 kilo, boleh buat apa? Ada duit dalam bank, dalam tabung haji, dalam ASB, segala-gala jenis bank semua ada duit kamu. Tapi Allah tak turunkan hujan. Kamu boleh buat apa? Boleh buat apa? Mudah. So, senang je Allah nak sekat sumber rezeki kita, sekat hujan. Habis masalah. Satu dunia boleh masalah. Negara dengan negara boleh berperang. Negara A boleh dengan negara B boleh berperang. Sebab berebut air. Berebut air. Allah sekat air. Macam-macam boleh berlaku. Sekarang ni berebut minyak, berebut emas. Apa lagi? Dulu berebut rempah-rempah. Dululah. Akan datang Allah sekat air hujan. Negara dengan negara akan berperang, berebut air. Okey, baik. Allah sekat mereka hujan 3 tahun. Sebab tu dalam ayat ni Nabi Hud nasihat mereka, wahai kaumku, istighfarlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia akan menurunkan hujan kepadamu mencurah-curah. Bila hujan turun, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik, pokok-pokok tumbuh dengan baik, rumput-rumput tumbuh dengan baik. Binatang ternakan kamu dapat makan dengan baik. Jadi kamu punya sumber makanan normal balik. Sebelum nak dapat beras susah, nak makan daging susah, nak peras susu susah. Tak ada. Hujan tak turun. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan hujan, tanaman kamu menjadi, ternakan kamu menjadi, kamu pun dapat makan protein, macam-macam lagi lah kan, yang ada dalam binatang, ada dalam sayur-sayuran. Kamu dapat kekuatan balik. Jadi dalam ayat ini ada saranan untuk umat-umat yang banyak buat dosa, banyak buat salah, istighfar pada Allah. Apa beza istighfar dengan taubat? Apakah perbezaan istighfar dengan taubat? Baik.
Dua-dua minta ampun pada Allah. Istighfar minta ampun pada Allah, taubat minta ampun pada Allah. Sama je lah. Yang membezakannya apa? Pertama, istighfar untuk dosa-dosa kecil, taubat untuk dosa-dosa besar. Istighfar untuk dosa-dosa kecil, taubat untuk dosa-dosa besar. Yang kedua, bezanya ialah istighfar kita minta ampun pada Allah untuk past tense. Dosa tadi, semalam, minggu lepas, bulan lepas, istighfar. Manakala taubat, kita janji dengan Allah untuk future tense, tak nak buat lagi apa kita dah buat sebelum. Nampak? Itu beza istighfar dengan taubat. Okey. Kita nak bincang apa kelebihan istighfar. Sebelum kita bincang kelebihan istighfar, kita tengok dulu definisi taubat. Definisi taubat yang ditulis oleh Imam Al-Asfihani. Tuan Sofi tolong share kat skrin Tuan Sofi. Ini ta'rif ataupun definisi taubat yang ditulis oleh Imam Al-Asfihani. Okey? Siapa beritahu ni ada dosa besar, dosa kecil ni? Siapa yang tentukan dosa besar, dosa kecil ni? Okey, tengok kat skrin dulu. Taubat ialah kembali kepada perintah Allah setelah melakukan pencerobohan terhadap sempadan agama. Sebenarnya langgar hukum Allah lah. Imam Al-Asfihani mentarifkan taubat menurut syarak iaitu, ni definisi taubat. Tarkuz zambi liqubhihi wan nadmu ala ma farata minhu wal azimatu ala tarkil muawadati wa tadaruku ma yumkinuhu tadarukuhu minal a'mali bil i'adah. Ni taubat. Pertama, meninggalkan dosa kerana kejinya dosa tersebut. Kena anggap keji, rasa keji buatan dosa tersebut. Kalau buat dosa tak rasa keji, tak nama taubat lagi. Buat dosa tak rasa benda tu keji, tak rasa benda tu jelek, tak rasa benda tu buruk, tak dinamakan taubat. Yang kedua, menyesal atas ketelanjuran dalam melakukannya. Wan nadmu. Nadmu tu menyesal lah. Kalau rezeki munajat kan. Wan nadimna tu menyesal. So an-nadmu menyesal atas ketelanjuran dalam melakukannya. Yang kedua. Yang ketiga, wal azimatu ala tarkil muawadah. Berazam tak nak ulang lagi tidak masa akan datang. Ini baru nama taubat. Okey. Yang ketiga, yang keempat. Wa tadaruku ma yumkinuhu tadarukuhu minal a'mali bil i'adah. Mendapatkan semula amalan yang tertinggal dengan melakukan kembali amalan-amalan yang tertinggal. Maksudnya sebelumnya ada tinggal semayang, kena qada balik semayang. Sebelumnya ada tinggal puasa, kena qada balik puasa. Sebelumnya ada tak bayar hutang, ada tak bayar zakat, kena kira-kira balik, bayar balik. Itu maksud taubat. Buat 4 perkara ni barulah namanya taubat. Kalau tak dinamakan taubat. Hanya sekadar buat tasbalak taubat tapi tidak ada kesungguhan nak meninggalkan dosa-dosa kita buat. Taubat nasuha apa? Taubat nasuha tu terjemah dia sincere, sepenuh hati. Itu maksud nasuha. Jadi siapa taubat tapi tak nasuha, tak jadi taubat lah. Terjemah nasuha, taubat nasuha. Apa maksud nasuha? Nasuha tu sincere. Sepenuh hati, setulus hati, tak ada paksaan, bukan kerana orang. Dia sendiri nak taubat. Itu maksud nasuha. Jadi siapa yang bertaubat tapi tidak taubat nasuha, maksudnya taubat dia tak cukup syarat. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Nabi Allah SWT. Nabi Hud alaihissalam suruh mereka istighfar dan taubat pada Allah. Siapa yang kata ada dosa kecil, dosa besar? Tengok dosa kecil dan dosa besar. Pertama, surah apa ya? An-Najm. Surah An-Najm. Tolong baca Puan Rosimah boleh? Puan Rosimah. Jadi dosa kecil, dosa besar ni bukannya ulama-ulama yang reka. Allah sebut ada kesalahan-kesalahan kecil. Surah An-Najm, saya muka surat An-Najm. 527. Puan Rosimah 527 ayat 31 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dan dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kebaikan dengan pahala yang lebih baik. Yang kedua, iaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Cukup Puan Rasul. Maknanya Allah sendiri sebut orang yang dapat syurga nanti menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Maknanya dalam agama ada dosa besar, ada yang dosa kecil. Lamam, dosa-dosa kecil. Kat skrin pun ada. Kesalahan-kesalahan kecil. Maknanya Quran sendiri sebut ada dosa besar, dosa kecil. Jadi dosa-dosa besar terampun hanya dengan taubat. Manakala dosa-dosa kecil terampun dengan banyak sebab. Antaranya, kita buat kebaikan, dengan sebab kita buat kebaikan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil. Tengok surah Hud.
Surah Hud. Tolong baca dia Puan Ena boleh? Puan Ena, surah Hud. Saya cari muka surat dia. Surah Hud. Boleh. Ni sebab-sebab pengampunan dosa-dosa kecil. Surah kita sekarang lah. Cari tak jumpa muka surat lagi. Okey, muka surat 234. Puan Ena, 234. 234. Ayat surah 14. 114. Dan laksanakanlah solat pada kedua hujung siang, iaitu pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Terima kasih Puan Ena. Kat skrin pun ada. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maknanya lepas kita buat jahat, kita terus buat baik, kebaikan yang kita buat tu akan hapuskan dosa sebelumnya. Tapi dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa besar kena taubat juga. Dosa besar kena taubat juga. Okey, tengok surah Al-Baqarah. Antara sebab Allah ampun dosa ialah kita sedekah. Kita sedekah niat nak pahala. Kita sedekah, kan, sedekah sumbangan pada siapa-siapa saja. Kita bagi sumbangan sedekah, niat nak pahala. Tapi di samping Allah bagi pahala, Allah bagi pengampunan. Tolong baca dia Puan Norziana boleh? Puan Norziana. Muka surat 46 ayat 271. 46 muka surat 271. Muka surat 46. Ya, 46 surah Al-Baqarah. Ayat 271. 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Tengok. Terima kasih Puan Norziana. Allah kata, kalau kamu bagi sedekah secara terang-terangan pun baik juga. Tak adalah kata sampai bagi sedekah secara terang-terangan dikira tak ikhlas. Tak, baik juga. Okey? Dan kalau kamu sembunyikannya dan kamu bagi pada orang miskin lebih baik. Maksud ayat tu, bagi pada orang kaya pun boleh. Tapi bagi pada orang miskin lebih baik. Bagi pada orang kaya pun boleh, tapi bagi pada orang miskin lebih baik. Kan? Lalu dengan sebab kamu bagi sedekah, Allah Ta'ala akan hapuskan daripada kamu min. Min tu, wa yukaffiru ankum min. Kat skrin ada. Tuan Sofi boleh tak bulatkan min? Okey, bulatkan min. Wa yukaffiru ankum min. Dan dalam terjemahan dia, sebahagian. Boleh Tuan Sofi? Tadi saya ayat Ayat kat skrin tu ada. Min. Bukan yang tu. Depan sikit Tuan Safi. Min. Wa yukaffiru ankum min. Okey, min. Min tu terjemah dia apa dia? Sebahagian daripada. Terjemah dia Tuan Safi boleh tak bulatkan sebahagian tu? Perkataan sebahagian tu bulatkan. Okey, tengok ni ayat yang dibaca oleh Puan Norziana tadi. Allah kata Allah akan menghapuskan sebahagian. Maksud sebahagian tu apa dia? Dosa-dosa kecil kan? Dosa-dosa kecil dengan sebab kita sedekah, dengan sebab kita ambil wuduk, dengan sebab kita solat, semua terampun dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tetap kena solat taubat. Dalam sebuah hadis daripada Muaz radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Susulilah, Nabi kata, susulilah setelah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, nescaya ia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi ini sebab Allah ampun dosa kecil, iaitu dengan cara buat kebaikan, dosa kecil akan diampunkan. Dosa besar kena taubat juga. Antara lagi, apa sebab Allah ampun dosa kecil? Dia ada keinginan nak buat dosa. Dia ada keinginan nak buat dosa dan dia mampu buat dosa. Duit ada, tenaga ada. Apa lagi? Kemampuan dia ada untuk buat dosa.
tapi dia tahan nafsu dia, tahan diri pada buat dosa tersebut. Dengan sebab itu Allah ampun dosa-dosa dia. Duduk congok atas sofa, duduk congok atas sofa, tak buat apa-apa. Orang tanya kenapa tu? Orang tanya dia kenapa tu? Ada kawan-kawan ajak buat maksiat ni kat Genting Highland. Masa free esok cuti, duit pun ada, minyak kereta penuh, tak ada masalah ni. Tapi takut teringat azab-azab Allah, teringat ancaman-ancaman Allah, tak jadilah nak buat. Maka perbuatan dia duduk congok tak buat apa tu, kerana menahan diri pada buat dosa, Allah jadikan sebab pengampunan dosa untuk dia. Boleh tolong baca Puan Nur Hilda binti Abdul Karim. Ada? Mungkin sahabat baru kita malam ni. Puan Nur Hilda binti Abdul Karim ada? Ada. Dari mana Puan Nur Hilda? Kena unmute-kan dulu boleh? Assalamualaikum. Maaf Ustaz. Dari mana ya? Saya buku surat saya daripada Pekan Pahang. Dari kawan siapa ni? Macam mana dapat link ni? Siapa yang share, ajak join kelas kita? Saja tanyalah. Siapa dia? Okey, baik. Tak apa. Saja dia tanya. Tak beritahu pun tak apa, Puan Nur Hilda. Okey, muka surat 83 boleh? Puan Nur Hilda, muka surat 83. Kita baca muka surat 83, ayat 31. Ada? Oh, ni sepupu Puan Zanaria ke? Puan Zanaria? Apa Ustaz? Puan Zanaria nampak Amin kan? Ya? Ya. Terkeluar dah Puan Nur Hilda tadi. Kak, kawan. Puan Zanaria. Apa dia? Ni tadi tu yang apa Ziana Nur Hilda. Nur Ida tu kawan masa buat haji. Oh, kamu sebut Haji. Okey. Okey. Terima kasih. Saya minta dia baca, lepas tu dia terus live group. Dia terus live. Mungkin dia salah tekan kot. Mungkin salah tekan. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey, tolong baca dia. Puan Zanaria lah, tolong baca. Boleh? Page 83 ayat 31. 83 ayat 31. 31. Okey, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, yakni dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia. Okey. Terima kasih Puan Zanaria. Tengok kat skrin pun ada, Puan Zanaria pun ada terjemah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, duduk congok atas sofa, saya beritahu tadi, duduk congok atas sofa tak buat apa. Kenapa? Hati sedang berbelah bagi. Kawan ajak pergi Genting Highland ni, judi. Sebab ada promosi, judi murah, sempena 10 Muharram. Ada judi murah kat Genting Highland, contohlah. Dia duit ada, tenaga ada, minyak kereta ada, esok cukup. Okey. Apa dia? Puan Nur Hilda? Assalamualaikum. Ya, saya daripada Pekan Pahang. Kawan pada Puan Zanaria ya? Ya, saya. Cuma anak-anak saya agak aktif. Jadi tak apa. agak Tapi bising Puan lah. Nur Hilda ada Quran tak untuk baca terjemah? Ada? Kat depan? Ada. Okey, lepas ni kita minta Puan Nur Hilda baca depan ni, boleh ya? Okey, terima kasih. Okey, baik. So orang ni dia buat amalan apa ni? Orang ayat 31 ni. Dia tak buat amalan apa pun, duduk congok je. Duit ada, tenaga ada, minyak kereta ada, esok cuti pula tu. Maksudnya kalau malam ni pergi buat dosa kat Genting Highland pun tak ada masalah, esok tak kerja. Tapi hati dia teguh tak nak pergi. Tak nak buat. Teringat ancaman-ancaman dalam Quran, ancaman-ancaman pada hadis Nabi, dia tak nak buat dosa malam tu. Sebab dengan syarat dia mampu untuk buat. Bukanlah sebab dia dah tua, tak larat, dah tahu kursi roda. Duk atas kursi roda, kawan ajak pergi main judi kat Genting Highland, contohlah. Tak boleh pergi atas kursi roda. Kaki kena gaut. Tu tak dapat kelebihan ni. Orang yang dapat kelebihan ni, dia ada kemampuan, kesihatan, duit, semua dia ada. Tapi dia tak nak buat dosa-dosa besar sebab takut pada Allah. Maka Allah jadikan perbuatan dia tahan diri pada buat dosa besar tu sebab pengampunan pada dosa-dosa kecil dia. Sebab tu kita bincang sekarang, istighfar untuk ampun dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar kena bertaubat. Pengarang kitab Tafsir Pedoman arwah Dr. Abdullah Abdul Syukur. Tafsir Pedoman ni tafsir yang saya recommend lah kalau tuan-tuan nak beli, bagus untuk baca. Ni kitab dia, Tafsir Pedoman Al-Muttaqin.
Dr. Abdul Syukur ni dia dah karang 30 juz tafsir pedoman. Cuma Jakin baru publish sampai juz 6 sahaja. Di juz 7 Jakin tak keluarkan lagi. Dia dah karang habis 30 juz. Bagus sangat tafsir pedoman. Al-Muttaqin, tafsir pedoman Muttaqin sangat bagus sebab dia dalam bahasa Melayu yang senang kita faham. Dia rujuk banyak kitab tafsir lain. Arwah Dr. Abdul Syukur. Dia meninggal 2 tahun lepas ataupun tahun lepas, tak silap saya. Okey, baik, tak apa. Dia kata, punya banyak ayat Quran Allah sebut tentang taubat. Allah sebut tentang Allah tu nak menerima taubat. Seolah-olah, dia kata, seolah-olah borang penerimaan taubat telah dicop. Borang penerimaan taubat tu banyak, borang permohonan taubat banyak, dan setiap borang tu telah dicop. Lulus. Tapi apa? Tukang isi borang tu tak ramai. Pemohon yang nak mohon borang tu tak ramai. Contoh, kat skrin pun ada ayat dia, kat skrin. Okey, kita minta Puan Nur Hilda. Boleh tolong baca Puan Nur Hilda? Kat skrin ayat 27. Muka surat 82 ayat 26. Boleh tak buka muka surat 82 ayat 26 dan 27? Kat skrin ayat 27. Tuan Safi boleh tak sebelahkan 26? Okey, Puan Nur Hilda tolong baca. Puan Nur Hilda binti Abdul Karim. Okey. Surat 82 ayat 26. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, sekejap Puan. Puan Nur Hilda sekejap. Tengok kat skrin. Tuan Safi, tolong merahkan, highlightkan hendak menerima taubatmu. Tengok kat skrin. Allah hendak menerima taubatmu. Maksudnya Allah memang nak terima taubat kita. Tengok kat skrin, Masya Allah. Terima kasih Tuan Safi. Ni ayat pertama. Bahasa Arab dia, wa yatuba alaikum. Dia nak terima taubat kamu. Tu, ayat 26. 27, tolong teruskan baca. Puan Nur Hilda. Ayat selepasnya boleh? Ayat 27. Puan Nur Hilda. Yep. Ayat 27. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Terima kasih Puan Nur Hilda. Tengok dalam dua ayat. Dua-dua Allah sebut Allah nak menerima taubatmu. Allah nak menerima taubatmu. Allah nak menerima taubatmu. Jadi punya banyak ayat Quran Allah kata Allah nak terima taubat. Punya banyak ayat Quran yang Allah kata Allah nak terima taubat. Jadi seolah-olah borang penerimaan taubat ada banyak seolah-olah ni kan. Dan setiap satu borang tu Allah dah cak. Lulus. Borang tu dah cak lulus dah. Yang kurangnya apa? Tukang isi. Kita sihat lagi, darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada, jantung pun tak sumbat lagi. Jadi isi borang tu nanti dulu. Tunggu nanti dah tak larat atau kursi roda, kena gaut. Sesuailah isi borang taubat tu. Tu masalah kita. Kita tak rasa kita perlu taubat lagi. Dalam hadis daripada Imam Ahmad. Sebab tu nama Allah At-Tawwab. Nama Allah At-Tawwab ni berarti At-Tawwab Maha menerima taubat. Bila Allah letak nama dia At-Tawwab? Setelah Allah cipta manusia ke? Setelah Allah buat bumi ke? Tak. Nama Allah At-Tawwab ni sejak azali lagi. Memang Allah Ta'ala sentiasa sejak dulu lagi. Tidak ada permulaan. Allah memang dah bersifat dengan sifat At-Tawwab. Berarti At-Tawwab Maha menerima taubat. Kerana apa? Allah tahu hamba dia akan banyak buat dosa. Sebab tu Allah Ta'ala kata sifat Allah At-Tawwab. Allah tahu memang orang manusia banyak buat dosa, tetapi Allah Ta'ala tak tengok dosa dia tu. Allah tengok reaksi dia lepas dia buat dosa. Nak taubat ke ataupun buat bodoh je? Kalau dia nak taubat, sungguh-sungguh dia akan dapati Allah Maha menerima taubat. Tapi kalau dia buat bodoh je, tangguh dulu, biar dulu. Allah cabut nyawa dia. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Tu taubat. Jadi Allah ayat tadi Nabi Hud memberitahu kaum dia supaya istighfar dan taubat pada Allah. Sekarang kita nak bincang apa kelebihan istighfar. Okey. Pertama, dengan sebab kita taubat dan istighfar, Allah Ta'ala akan bagi good enjoyment. Kegembiraan yang dihalalkan. Enjoyment yang tak haram. Tolong baca Tuan Haji Syahrir boleh? Tuan Haji Syahrir tolong baca muka surat 221 ayat 3. Surah Hud, surah kita sekarang. 221 ayat 3. Jadi 5 kelebihan istighfar. Kita dah bincang sebelum ni, kita ulang kaji balik je.
ayat 3. Tolong baca Tuan Syahrir. Ya, okey, ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan dia akan memberikan kurnianya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar itu kiamat. Okey, terima kasih Tuan Haji Syahrir. Yuk. Sama. Tengok Allah kata, istighfarlah pada Tuhan kamu, taubatlah kepadanya, nescaya dia akan memberi kepadamu kenikmatan yang baik terus menerus. Orang putih terjemah, yumatti'akum mata'an hasanan, good enjoyment. Allah Ta'ala suruh kita kat dunia tahan nafsu, bukan tak boleh enjoy, boleh enjoy. Tapi enjoy yang halal lah, bawa anak-anak pergi jalan, pergi pantai, pergi bercuti New Zealand, pergi bercuti kat Jepun, haram ke? Tak, bawa anak pergi makan sedap-sedap sekali-sekala, bawa makan restoran yang kita kata agak mahal sikit tapi sekali-sekala contoh, ada rezeki. Enjoy tak? Enjoy. Bawa anak-anak pergi taman permainan, mungkin mahal sikit tapi kita ada rezeki lebih, dapat bawa anak-anak pergi sana. Rezeki tak? Rezeki. Enjoy tak anak-anak? Anak-anak enjoy, kita pun nak tengok anak-anak enjoy. Haram ke? Tak haram pun. Contohlah, Allah bagi kesihatan, Allah bagi rezeki banyak dengan sebab kita istighfar. Allah bagi kesenangan hidup sampai satu masa. Maksudnya sampai kita matilah. Ini kelebihan pertama, istighfar. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan hujan mencurah-curah. Yang kedua, Allah bagi kekuatan. Ayat kita sekarang. Sekarang ni kita sedang bincang surah Hud. Kan, kita bincang surah Hud. Muka surat berapa kita sekarang Tuan Sofi? 227. Ayat 52. Wahai kaumku, istighfarlah pada Tuhan kamu, kemudian taubatlah kepadanya, dia akan menurunkan hujan yang mencurah-curah dan menambahkan kekuatan. Jadi Allah akan bagi kekuatan tubuh badan. Kekuatan nak buat kerja duniawi, kekuatan nak buat amalan agama. Nak bangun tahajud kena ada kekuatan. Nak bangun tahajud kena ada kekuatan. Walaupun esok tak kerja, walaupun esok cuti, kan, setengah orang tu hari kerja dia takut nak bangun awal. Hari kerja takut nak bangun awal sebab apa? Takut ngantuk tempat kerja. Jadi bangun dekat-dekat azan subuh. Biarlah miss tahajud pun sebab esok kerja contoh. Esok cuti, esok tak kerja ataupun dia dah pencen. Boleh je nak solat tahajud 4 pagi. Lepas solat subuh, lepas solat dua, bantailah tidur sampai subuh. Mana orang marah pun dia tak kerja. Tapi kalau tidak ada kekuatan tubuh badan, bangun tahajud, tengok telefon, tidur balik. Contohlah. Maka kita istighfar banyak-banyak pada Allah. Dengan sebab kita istighfar, Allah akan beri kekuatan untuk bangun tahajud, kekuatan untuk uruskan urusan duniawi, uruskan perniagaan, uruskan kebun, uruskan sekolah anak dan sebagainya. Allah bagi kekuatan. Ini kelebihan nombor 2 kita istighfar. Ketiga, ayat ni pun ada, Allah akan bagi hujan mencurah-curah. Maksudnya apa? Murah rezeki. Ayat ni sama macam surah Hud. Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad, boleh? Puan Nur Hidayah, surah Hud. Saya cari je. Bukan surah Hud, maafkan saya. Surah Nuh. Silap. Surah Nuh. Muka surat 570 ya. Puan Nur Hidayah Ahmad 570. Kata-kata Nabi Nuh ayat 10, 11, 12. 10, 11, 12. Surah Nuh. Surah Nuh. Muka surat 570 ayat 10, 11, 12. 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, dia Maha Pengampun. 11. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat. 12. Dan dia memberikan harta dan anak-anak yang banyak, dan diadakan kebun-kebun beserta sungai-sungai untukmu. So, terima kasih Puan Nur Hidayah Ahmad. Allah bagi apa? Dengan sebab istighfar, murah rezeki. Pertama, Allah bagi good enjoyment. Yang kedua, Allah bagi kekuatan tubuh badan. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Yang keempat, dengan sebab kita istighfar, istighfar tu jadi sebab tolak bala. Penolak bala. Tolong baca dia Puan Norazilah, boleh? Puan Norazilah, tolong baca surah Al-Anfal. Muka surat saya cari sekejap. 180. Muka surat 180. Bawah sekali. Bawah sekali ayat 33. 180. Ayat 33. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka
selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon keampunan. Terima kasih Puan Nora Zila. Kita buat dosa banyak, kita ada buat maksiat. Tapi bila kita jadi orang yang istighfar pada Allah terhadap dosa maksiat kita, Allah takkan turunkan azab. Dua sebab tolak bala kan. Dua sebab untuk kita selamat pada tolak bala. Kawasan kampung kita, kawasan negeri kita, taman perumahan kita, ada orang buat maksiat. Dengan sebab ada orang buat maksiat, ni kita luar tajuk sikit. Kita sedang nak bincang kelebihan Stefan, tapi saya nak sentuh luar tajuk sikit. Bila ada orang kampung kita buat maksiat, mungkin penduduk kampung kita 100 orang. Yang buat maksiat 20 orang je. 20 orang tu tak semayang, tak puasa, lepas tu minum arak, judi. 20 orang Islam. Dengan sebab 20 orang tu buat maksiat, Allah turunkan azab. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, AJK Surau, yang ada kampung tu semua kena. Mana dalilnya? Tolong baca dia, Puan Norziana boleh? Puan Norziana, tolong baca. Muka surat 179. Tadi muka surat 180 kat skrin. 179 ayat 25. Boleh, Puan Norziana? Ayat 25. Boleh. Dan peliharalah dirimu daripada siksa kamu. Ketahuilah bahawa Allah sangat kuat kesiksaannya. Kita dengar separuh je Puan Norziana. Sekali lagi boleh? Tak dengar awal-awal. Oh, ya ke? Dan pelihara ayat 25 kan Ustaz? Betul, 25 betul. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Ketahuilah bahawa Allah sangat kuat siksaannya. Okey. Terima kasih Puan Norziana. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak menimpa orang zalim saja. Kalau azab Allah turun, tsunami ke, COVID ke, kena orang tak sembahyang saja, tak apa. Kita yang Allah bagi taufik jaga sembahyang ni, alhamdulillah, selamat. Banjir ke, Allah jadi gempa bumi ke, Allah timpakan. Kalau kena orang tak sembahyang, kaki maksiat, kaki judi saja, tak apa. Kita tak buat, alhamdulillah. Kita tak kena. Tapi masalahnya Allah kata, peliharalah dirimu daripada siksaan yang tak tertimpa orang zalim saja. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, AJK yang semua pergi masjid pun kena juga bila azab Allah datang. Ada tak orang maksiat tempat kita? Mesti ada orang maksiat tempat kita, betul kan? Kat Mekah, tempat terbaik pun ada orang maksiat. Tempat kita mesti ada orang buat dosa maksiat. Cuma kenapa Allah masih tak turunkan azab bila ada orang istighfar tempat kita? Ayat tadi lah, ayat 33 surah yang sama. Muka surat sebelah je. Bila ada orang istighfar, sebab istighfar orang tu, sebab istighfar kita, Allah tak turunkan azab. Yang kedua, bila dalam kampung kita ada orang yang buat kerja islah. Apa islah? Memperbaiki. Tolong baca dia, Tuan Sofi boleh? Tuan Sofi tolong baca surah Hud. Muka surat 234. Ayat bawah sekali, 117. Muka surat 234 ayat 117. Ni, dua sebab Allah Ta'ala tidak menurunkan azab kat tempat banyak maksiat. Pertama, ada orang istighfar. Kedua, muka surat 234 ayat 117. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih Tuan Sofi. Terjemah Tuan Sofi berbuat kebaikan. Tak salah terjemah tu Tuan Sofi. Tapi sebenarnya ada lagi terjemah yang lagi tepat. Muslihun dengan solihun ada beza. Solihun buat baik. Solihun buat baik. Kat skrin muslihun. Terjemah muslihun sebenarnya orang-orang yang memperbaiki. Siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, terjemah dia untuk ayat 117 surah ni orang-orang yang memperbaiki. Ada tak? Boleh tak share? Siapa yang terjemah dia, muslihun ni, orang-orang yang memperbaiki. Saya punya Ustaz. Okey, Puan Noraliza, tolong baca, Masya Allah. Tolong baca Puan Noraliza. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Yes, tu yang saya nak. Tuan Sofi macam mana boleh tukar terjemah kat skrin? Tadi lain, ni lain Tuan Sofi. Tadi terjemah dia lain, tengok kat skrin. Betul lain pula. Ni lagi tepat. Tukar kepada bahasa Melayu Ustaz. Tadi bahasa Indonesia. Oh, bahasa Melayu lagi bagus lah masa ni. Tengok, tolong merahkan Tuan Sofi, tolong highlight kan.
selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Ya, ada orang buat maksiat tempat kita. Kita pun kadang-kadang buat maksiat juga. Tapi selagi mana ada orang yang usaha untuk baiki orang lain, dia ajak orang pergi masjid, ajak orang pergi surau, ajak orang pergi kelas agama, ajak orang majlis selawat, majlis istighfar, majlis-majlis yang nak bawa manusia ke arah kebaikan. Selagi ada orang-orang macam ni kat kampung kita, walaupun 2-3 orang saja, Allah Ta'ala suka dengan orang macam ni, Allah takkan azab kampung kita. Jadi dalam kampung kita, bila ada orang maksiat, kena risau. Bila ada orang buat maksiat, buat dosa kat kampung kita, kita kena risau. Sebab apa? Mereka yang buat maksiat tu, bila azab Allah datang, kita kena sekali. Walaupun kita geng surau, geng kuliah, geng selawat, geng tadarus, geng marhaban, macam-macam lagi kita bagi nama. Tapi bila Allah nak azab mereka, kita kena sekali. Tetapi, kalau kat kampung kita ada orang istighfar tadi, dan kat kampung kita ada orang yang memperbaiki keadaan sesama sendiri. Bukan dia solat dia seorang. Bukan dia tahajud dia seorang. Bukan dia ngaji dia seorang, tapi dia usaha untuk ajak orang lain pada kebaikan. Jadi sebab Allah Ta'ala tidak akan azab. Allah tidak akan binasakan. Disyukurlah kalau ada orang-orang yang kat kampung kita ajak orang pergi sembahyang, ajak orang majlis agama, ajak orang pergi program selawat, ajak orang pergi majlis kelas-kelas majlis agama. Orang macam ni lah yang termasuk di kalangan orang yang memperbaiki keadaan sesama sendiri. Bila ada orang ajak kita solat, bila ada orang ajak kita jaga solat, yakinlah orang tu sedang mengajak kepada memperbaiki keadaan sesama sendiri. Sebab inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah sebut solat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi bila orang ajak kita jaga solat, sebenarnya secara indirect dia sedang mengajak kita meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Okey, baik, cukup. Itu sekadar selingan. Kita sekarang sedang bincang tajuk kelebihan istighfar. Berapa dah? 3. Allah bagi good enjoyment 1. Allah bagi kekuatan, Allah bagi murah rezeki. Yang keempat, Allah bagi apa? Tolong share kat skrin Tuan Sofi, saya share dalam grup tadi. Hadis mengenai kelebihan istighfar. Boleh Tuan Sofi tolong share kat skrin. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang selalu melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Hadis daripada Ibnu Abbas, daripada Imam Abu Daud, Allah Ta'ala akan menjadikan untuknya setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, Allah daripada setiap kekusutan, Allah Ta'ala akan bagi pelepasan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Orang banyak istighfar ni, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Tu terjemah orang putih ada kat skrin, saya tak nak baca sendirilah terjemah orang putih tu, takut saya baca punya lain nanti. Saya terjemah je hadis kat bawah tu. Siapa yang melazimi istighfar, maksudnya kena hari-hari lah, bukan tanya masalah je. Bukan tanya ada problem je istighfar, bukan tanya anak sakit je istighfar. Hari-hari dia istighfar. Dia tengah senang ke, tengah susah ke, tengah sihat ke, tengah sakit, dia istighfar hari-hari. Maka Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar. Dia rasa masalah tu macam tak boleh settle. Dia rasa masalah tu macam susah nak settle. Tapi dengan sebab dia sungguh-sungguh istighfar pada Allah hari-hari, Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Dia kesepitan, ada masalah kewangan, ada masalah kewangan lah contohnya. Tengok-tengok kawan dia hutang 10 tahun lepas, bayar hutang dia sekaligus kedebok 2,000. Alhamdulillah, boleh balik kampung raya ni. Masa tu dia puas mikir, nak pinjam duit siapa nak balik raya. Nak balik kampung ziarah ni, tak balik mak marah pula, mak terasa hati pula. Duit tak ada. Tengah-tengah fikir, pok kawan lama 10 tahun kemudian hutang, bayar balik. Alhamdulillah, selesai masalah ni. Contoh, ni sekadar contoh. Dengan sebab istighfar, apa dia duduk risau, apa dia duduk sempit, apa masalah dia yang dia rasa tak boleh selesai, Allah selesaikan dengan sebab istighfar. Kelebihan ni sama macam ayat dalam surah yang kita panggil ayat 1000 dinar kan. Tolong baca Puan Izzawani boleh ayat 1000 dinar. Lebih kurang lah. Ayat tu lebih kurang sama macam hadis ini. Tolong baca Puan Izzawani surah At-Tawabun. Bukan At-Tawabun, sorry Surah At-Talaq. Muka surat 558. Muka surat 558. Okey. Ayat yang ketiga. Ayat 2 dan 3. Sorry, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila mereka hampir tamat tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu kembali kepada mereka dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan adakanlah 2 orang saksi yang adil antara kamu, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Demikianlah diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya, Terus? serta memberinya rezeki daripada jalan yang tidak terlintas di hatinya. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkannya, menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah pun menetapkan ketentuan setiap sesuatu. Okey, terima kasih Puan Izzawan. Ni orang bertakwa. Sama dapat macam orang istighfar tadi. Orang istighfar dia akan dapat jalan keluar daripada segala kesusahan dan dapat rezeki daripada sumber yang tak sangka-sangka. Tak sangka dia dapat ni. Tak sangka dapat ni. Kerana apa? Sebab istighfar dia, sebab takwa dia. So itu nombor 5. Jadi ulang balik apa kelebihan istighfar. Allah bagi good enjoyment, Allah bagi kekuatan, Allah bagi murah rezeki, Allah angkat dosa. Bukan Allah angkat dosa, Allah Ta'ala selamatkan daripada azab musibah. Yang kelima, Allah bagi jalan keluar pada segala masalah. Kelima-lima ni kat mana? Dunia. Kelebihan 5 istighfar. 5 kelebihan istighfar ni kat dunia kita akan dapat. Katakanlah tak dapat ataupun tak sempat dapat. Rugi tak? Tetap tak rugi. Kerana apa? Tolong share Tuan Sofi hadis last kali tadi. Hadis yang kedua Tuan Sofi, tolong share. Nabi SAW bersabda, Tuba, beruntunglah sangat. Hadis ini daripada Imam Ibnu Majah, daripada Abdullah bin Busr. Nabi SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntung sangat-sangat. Untung sangat-sangat bagi orang yang ke akhirat nanti, bila dia buka buku catatan amal dia, dia mendapati amalan yang banyak dia buat adalah istighfar. Amalan lain tak banyak sangat dia buat, tapi istighfar banyak. Masa free istighfar. Maka ke akhirat nanti dia akan nampak keuntungan yang sangat besar. Kerana apa? Banyak istighfar kat dunia. Nabi SAW orang yang paling tak ada dosa. Tetapi Nabi hari-hari istighfar 70 kali, 100 kali. Kita tak ada dosa macam Nabi. Sebab saya ustaz, saya imam, saya Tok Bilal, saya tak perlu istighfar. Nabi orang paling tak ada dosa. Jauh lagi takwa, lagi baik pada awak pun istighfar 70 kali sehari, 100 kali sehari. Jadi kita patutnya kena lebih lagi lah. Kalau tak mampu lebih-lebih, cukup 100 pagi, 100 petang. Tu pun dah kira banyak dah. Ingat senang nak bagi masa untuk istighfar. Susah kan nak bagi masa untuk istighfar. Lebih lagi kalau kita yang jarang buat dosa, lagi susah nak istighfar. Okey, itu 5 kelebihan istighfar. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik untuk kita sungguh-sungguh istighfar. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Sama ayat baru. Muka surat berapa hilang? Sorry. 225. Okey, sama ayat baru sorry, bukan 225. 227. So, Nabi Hud AS kata pada kaum dia, wahai kaumku, istighfarlah pada Tuhan kamu, nescaya, dan taubatlah pada dia, nescaya dia akan turunkan hujan mencurah-curah, dan dia akan menambahkan kekuatan yang telah ada pada kamu dengan kekuatan-kekuatan yang baru, supaya kamu lagi kuat. Dan janganlah kamu berpaling, tak nak dengar, tak nak ikut cakap Nabi Hud AS sebagai orang-orang yang berdosa. Seterusnya ayat 53. Qalu, mereka berkata, kaum Ad berkata, Ya Hud, wahai Hud. Ya Hud, wahai Hud. Ma tidaklah. Ji'tana, engkau datang kepada kami. Ji'tana, engkau datang kepada kami. Bi dengan bayinah, bukti. Bayinah, bukti, tanda, semua boleh lah. Okey. Wa dan ma tidaklah. Nahnu, kami, okey. Bi dengan tariki akan meninggalkan. Alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kami. Tidaklah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Kerana qaulika, kata-katamu. Wa dan ma tidaklah. Nahnu kami, laka bagimu, bi akan menjadi, bi biasa dengan kan kita cuma akan menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Tolong terjemahkan dia. Wan Noraliza, terjemahkan boleh Wan Noraliza. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Hud,
engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu, dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu. Okey, terima kasih Puan Nuraliza. Setelah Nabi Hud cakap panjang lebar pada kaum dia, kena beriman, kalau kamu beriman kamu dapat ni. Kalau kamu tak beriman kamu dapat azab. Dalam ayat ni, ayat 50, 51, 52, tidak ada warning azab. Yang adanya galakan untuk istighfar taubat pada Allah. Tidak ada warning azab. Tapi dalam surah lain, dalam surah Al-A'raf ada warning azab. Tolong baca Puan Nur Zakiah. Muka surat berapa ya? 159 ayat 70-71. 70-71. Puan Nur Zakiah tolong baca. 79. Tadi Puan Nur Zakiah baca 69 tak silap saya. Okey, ini saya baca 70 ya. Ayat 70 dengan 71 tak? Ya, betul. Dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berkata, adakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah sahaja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu memang termasuk golongan yang benar. Dia Hud menjawab, sesungguhnya kebencian dan kemukaan daripada Tuhan akan menimpa kamu. Adakah kamu hendak berbahas tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyang kamu ciptakan sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk yang menunggu bersamamu. Ini ancaman. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Sama. Bila Nabi Hud sampaikan kepada kaum dia kata, kamu nak suruh kami tinggalkan berhala-berhala yang kami dah lama sembah. Somad, Somud dan juga Habba. 3 berhala glamour mereka. Minggu lepas kita dah share nama dia kat skrin. Selain 3 biji berhala tu, banyak lagi berhala-berhala lain lah yang mereka sembah. Jadi mereka cabar Nabi Hud dengan mengatakan, datangkanlah azab yang kamu janjikan kalau kamu orang yang benar. Maka setelah Nabi Hud suruh istighfar, tak nak istighfar. Bagi ancaman, dia siap cabar lagi Nabi Hud. Dia kata apa? Datangkanlah azab tu kalau kau orang yang benar. Maka Nabi Hud kata, sesungguhnya azab tu pasti akan datang pada kamu. Azab yang aku janjikan, yang Allah suruh aku sampaikan kepada kamu, pasti akan datang kepada kamu. Walaupun Nabi Hud dah warning macam tu, mereka dengan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut mengatakan, wahai Hud, kamu cakap je doda, tak ada bukti pun. Tak ada bukti pun yang kamu ni Nabi. Tak ada bukti pun yang kamu ni Rasul. Jadi kami nak bukti yang kamu tu Nabi, kamu tu Rasul. Baru kami akan beriman. Baik, ulama-ulama tafsir bincang. Apa bukti Nabi Hud ini adalah Rasul? Apa bukti, apa mukjizat Nabi Hud ini adalah Rasul? Nabi lain kita tahu mukjizat dia. Nabi Musa ada mukjizat. Nabi Musa ada mukjizat. Nabi Isa ada mukjizat. Nabi Ibrahim ada mukjizat. Nabi Hud, apa mukjizat dia? Sebab Allah kata, kami mengutus para Nabi dan bersama Nabi tersebut ada bukti-bukti. Para Nabi tersebut ada bukti iaitu mukjizat yang mereka tu Nabi. So, Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Tengok muka surat 409. Tolong baca Puan Ira 409 boleh? 409 ayat 47. 409 ayat 47. Dan sesungguhnya kami telah utuskan sebelum engkau, yakni Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan adalah merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Ira. Terjemah Puan Ira tadi, keterangan-keterangan yang cukup. Ada setengah terjemah, dia terjemah bayinat tu apa? Clear proof, bukti yang nyata iaitu tanda-tanda mukjizat. Tanda-tanda mukjizat yang Allah bagi pada para Nabi. Allah telah hantar Rasul-Rasul kepada kaum mereka, mereka datang dengan bukti-bukti yang jelas. Apa dia bukti yang jelas? Mukjizat-mukjizat. Ada mukjizat yang jelas menunjukkan dia tu Nabi. Okey, ini satu. Keterangan-keterangan yang jelas pun boleh juga bayinat.
Satu ayat lagi. Ayatin. Ayatin, ada terjemah ayatin tu ayat. Ada terjemah ayatin sign, tanda. Tolong baca dia. Puan Rosimah, tolong baca boleh Puan Rosimah. Surah apa ya? Surah Ibrahim. Surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd. Ayat page 254 ayat 38. 254 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Setiap masa ada kitab tertentu. Terima kasih Puan Rosimah. Allah Ta'ala kata, tidak ada hak bagi mana-mana rasul untuk mendatangkan bukti-bukti melainkan dengan izin Allah. Maksudnya para nabi, rasul yang Allah hantar ada mukjizat. Tapi mukjizat dia hanya mereka dapat keluarkan, mereka dapat tunjukkan bila ada izin Allah. Kalau tak ada izin Allah, Nabi Musa campak tongkat mana-mana takkan jadi ular. Kalau tidak ada izin Allah, Nabi Musa ketuk tongkat dia mana-mana sungai, mana-mana laut, tidak akan terbelah sungai tersebut. Maksudnya, para nabi ada mukjizat. Jadi apa mukjizat Nabi Nuh, apa mukjizat Nabi Hud? Pernah dengar tak? Dalam mana-mana kisah Nabi, mukjizat Nabi Nuh ialah sekian. Mukjizat Nabi Hud ialah sekian. Tak ada kan? Okey, nanti kita bincang ayat seterusnya. Mukjizat Nabi Nuh dan Nabi Hud ialah mereka berani mencabar orang kafir dengan Tuhan orang kafir itu cuba bagi mudarat pada aku. Kalau betul lah Tuhan kau tu berkuasa, kalau betul lah Tuhan kau tu boleh buat ni, cuba engkau dengan Tuhan engkau tu bagi mukjizat pada aku. Buat aku sakit ke, buat aku lumpuh ke, buat aku mati ke, buat aku kena stroke ke. Itu mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Hud dan juga Nabi Nuh AS. Mana dalil dia? Tengok ayat akan datang. Sama ayat baru kita tahu mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Hud AS. Jadi kaum dia kata, "Mucakaplah apa pun wahai Nabi Hud, wahai Hud, kami takkan tinggalkan berhala-berhala kami kerana kata-kata engkau." Nampak macam betul kata-kata engkau tu, tapi kami takkan tinggalkan berhala kami dan kami tetap tidak akan beriman kepadamu. Sambung lagi, apa kata mereka pada Nabi Hud? In, tidaklah. Kenapa in kat sini tidaklah? Sama ayat baru, ayat 54. In, tidaklah. Naqulu, kami katakan. Naqulu, kami katakan. Tidaklah kami katakan. Illa, melainkan. Illa, melainkan. I'taraka, telah menimpakan kepadamu. I'taraka, telah menimpakan kepadamu. Ba'du, oleh sebahagian. Ba'du, oleh sebahagian. Alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Bi, dengan su'in, penyakit gila. Su' ni kejahatan. Maksud kejahatan adalah penyakit gila. Boleh? Su'in, penyakit gila. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Hud telah berkata, Ini sesungguhnya aku, ushhidu, telah mempersaksikan. Ushhidu, mempersaksikan. Tak payah terjemahlah, mempersaksikan. Allah, terjemah Allah lah. Maksud mempersaksikan Allah tu maksudnya, aku telah menjadikan Allah sebagai saksi. Itu maksud dia. Wa, dan, ishhadu, bersaksilah kamu. Ishhadu, bersaksilah kamu. Ani bahawasanya aku bariun, berlepas diri. Bariun, berlepas diri. Mimma daripada apa yang tusyrikun, kamu sekutukan. Tusyrikun, kamu sekutukan. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Rosnani, terjemahkan Puan Rosnani. Ayat kita sekarang, ayat 54 ni. Surat berapa Ustaz? Muka surat 228. Ayat atas sekali. Kata-kata Nabi Hud pada kaum dia. Ayat berapa? 58. 54. Atas sekali.
Kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sembahan kami telah mendatangkan penyakit gila kepadamu. Dia yakni Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu menyemutukan. Terima kasih Puan Rosnani. Bila Nabi Hud cakap banyak dan Nabi Hud kata Allah akan datangkan azab, Allah Tuhan yang satu, istighfarlah pada Allah, saya dapat gini, maka kaum dia cakap apa? Kamu ni cakap benda pelik-pelik. Kamu ni cakap benda yang lain daripada lain. Kamu ni cakap benda yang tak pernah dicakap oleh orang sebelum ni. Kami rasalah kamu ni kena penyakit gila. Cakap benda pelik-pelik ni, kita Tuhan ramai, Tuhan banyak. Datang kamu kata Tuhan satu. Pula tu kamu kata Tuhan kamu yang satu tu akan azab kami, binasakan kami. Jadi kami syak kamu ni gila. Kenapa kena gila? Kenapa dapat gila macam ni? Sebab Tuhan kami telah memberi sial kepada kamu. Telah memberi penyakit gila pada kamu. Gila dalam bahasa Arab dengan gila dalam bahasa Melayu ada beza. Orang gila bahasa Melayu, orang apa? Orang kita panggil wayar putus. Cakap tak apa-apa, jalan tak pakai slipper, tak pakai baju tepi jalan. Tu orang gila dalam bahasa Melayu. Tu maksud gila dalam bahasa Melayu. Betul? Gila dalam bahasa Arab adalah orang kena sihir. Orang tu bila kena gangguan jin, gangguan syaitan, dia cakap tak apa-apa kan. Percakapan dia tu jelas. Kalau orang gila betul putus wayar kat tempat kita ni, orang gila putus wayar otak masalah ni, dia cakap apa pun kita tak tahu. Dia tak tahu, kita tak tahu dia cakap apa. Apa isi dia cakap tu kosong, tak ada apa. Tu gila dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, orang gila bagi mereka adalah orang yang kena rasuk jin, kena rasuk syaitan. Jadi orang kena rasuk jin, kena rasuk syaitan, dia cakap masih lagi satu kata-kata, satu potong ayat yang masih ada makna. Cuma dia sedang gila masa tu, dia sedang kena rasuk. Jadi bagi orang Arab, bagi orang-orang Arab zaman ni, zaman Nabi Muhammad, orang gila adalah orang yang kena rasuk syaitan. Bagi kita orang Melayu, orang gila, orang yang putus wayar. Putus wayar ni dia cakap apa dia pun tak tahu, tak ada orang nak ambil tahulah apa dia cakap. Okey? Ini satu ayat. Jadi mereka mengatakan Nabi Hud kena penyakit gila sebab Tuhan mereka telah memberi sial kepada Nabi Hud. Tengok surah Al-Baqarah, Allah sebut tentang orang ambil riba. Apa ancaman Allah bagi orang yang ambil riba? Tolong baca Puan Yusriza boleh? Puan Yusriza tolong baca surah Al-Baqarah. Muka surat saya cari jap, 40 lebih tak silap saya. Saya nak refer perkataan gila tu. Gila sebab apa? Gila sebab kena rasuk syaitan. 47 ayat atas sekali. Puan 47 ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan diri seperti berdirinya orang yang memasuki syaitan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa adalah sama jual beli dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan daripada Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehinya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey, terima kasih Puan Yusriza. Jadi perkataan gila tu sebab apa? Bukan putus wayar. Kita panggil gila ni putus wayar, betul kan? Kita panggil gila ni putus wayar. Urat kat otak ni putus, jadi cakap tak apa-apa. Macam orang kena penyakit orang yang kena penyakit lupa ingatan. Dia cakap apa, dia pun tak tahu dia cakap apa. Orang kena penyakit gila dalam bahasa Arab adalah orang kena rasuk syaitan. Tengok kat skrin. Orang yang beribadat kat dunia ni, kat akhirat nanti dia telih diri betul. Dia akan jadi turun hayang macam kena rasuk syaitan. Jadi gila bagi orang Arab adalah kena rasuk syaitan. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya ialah Nabi Muhammad, Nabi Nuh dan semua para Nabi dulu, bila orang kafir tuduh mereka gila, maksudnya mereka sedang kena rasuk syaitan. Itu kefahaman mereka. Okey? Samalah Nabi Muhammad, Nabi Nuh. Contoh Nabi Nuh. Mereka tuduh Nabi Nuh gila pula. Jadi bila mereka tuduh Nabi Nuh gila, maksudnya apa? Gila sebab kena rasuk syaitan. Kat mana ya?
Tolong baca dia Puan Ena boleh? Puan Ena, surah Mukminun tak silap saya, surah Mukminun. Jadi mereka kata Nabi Nuh ni gila, tunggu dia sembuh lah, baru okey. Muka surat 343 ayat 24 dan 25. 343 ayat 24 dan 25. Ayat 20 berapa tadi? 24 dan 5 24 dan 25. Okay. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang lelaki yang gila, maka tunggulah iaitu sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Terima kasih Puan Ina. Tunggu dia sembuh lah. Dia gila tu. Dia masa gila ni dia cakap Tuhan satu je. Masa gila dia kata Tuhan kita semua tak boleh beri mudarat, tak boleh beri nafaat. Dia tengah gila. Sabarlah Sat. Nanti dia okey gila, dia tak cakap macam tu. Jadi maksud gila ni apa? Bagi orang kafir bila mereka kata Nabi mereka gila, maksudnya Nabi tu sedang kena rasuk syaitan. Nabi Muhammad pun sama. Orang kafir kata Nabi Muhammad gila. Tengok surah Al-Qalam. Orang kafir kata Nabi Muhammad gila. Majnun. Surah Al-Qalam. Tolong baca dia. Puan Nur Razilah. Tolong baca Puan Nur Razilah. Surah Al-Qalam. Saya cari muka surat je. Ayat terakhir surah Al-Qalam. Muka surat 566. Ayat 51. Ayat 51. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qalam kan? Okey. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Okey, Puan Nur Razilah nak tanya sikit boleh Puan Nur Razilah? Ya. Gila yang orang Melayu maksudkan dengan gila dengan orang Arab maksudkan ada beza, betul lah Puan Nur Razilah? Jelas kan? Okey. Gila yang orang Melayu maksudkan boleh sembuh ke tak boleh sembuh? Puan Nur Razilah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau betul? Jalan pakai slipper kat telinga, tak pakai baju, jalan atas jalan tak pakai slipper, tak pakai baju, kencing berak merata tepi jalan, tak boleh sembuh lah. Orang putus wayar, betul kan? Putus wayar, tak boleh sembuh, betul? Tapi kalau gila yang dia maksudkan dengan bahasa Arab tadi kita bincang, boleh sembuh ke tak boleh sembuh? Boleh. Boleh. Berubat lah. Cari Tok Bomo ke, Tok Pawang ke. Betul kan? Boleh ubat. Yes, itu jawapan dia. Sebab tu, masa musim haji, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang luar Mekah datang buat haji kat Mekah, pemuka-pemuka kafir duduk pintu masuk kota Mekah, beritahu, kat tempat kami ada orang gila. Dia kata gini. Maka ada seorang daripada Yaman, nama dia Dimat Al-Azdi. Tolong share kat skrin Tuan Sofi. Boleh? Ni cerita dalam buku Sirah Nabi, The Seal Nectar. Bagus cerita tu. Siapa ada buku ni kat rumah sangat bagus. Sirah Nabi Cerita orang tuduh, tengok kat skrin. Minta maaf lah ambil gambar tak jelas sangat. Dimat Al-Azdi daripada keturunan Azdus Sanu'ah daripada Yaman. Dia biasa melakukan ruqyah, mengubat dengan menggunakan tiupan angin. Tiup-tiup membubuh jadi. Satu ketika dia datang kota Mekah mendengar penduduk jelatanya mengatakan Muhammad adalah orang gila. Jadi masa orang Mekah cakap macam ni, orang Mekah pesan lah, jangan pergi kat dia. Takut kena jumpa dia punya penyakit gila tu merebak kena kat kamu pula. Lalu Dimat Al-Azdi kata apa? Kalau aku jumpa lelaki tu, apa masalah? Aku boleh mengubat dia. Aku kan Tok Bomo, Tok Pawang, boleh ubat orang gila. Orang lain takutlah nak jumpa Nabi sebab orang Mekah kata Nabi gila, orang lain takut nak jumpa orang gila. Tapi dia ni sebab Tok Bomo pandai mengubat orang gila, dia pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia kata, aku boleh sembuhkan kau. Dengan tiup-tiup sikit boleh sembuhkan kau. Nak tak aku berubat kau? Niat ikhlas ni nak tolong Nabi yang kena sakit gila. Niat dia ikhlas nak tolong Nabi. Maka Nabi jawab, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yudlilillah, man yahdillah, fala mudillalah, wa man yudlil, fala hadiyalah. Okay, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Ni kita sok mau dengar ustaz-ustaz mulakan sebelum ceramah. Tu
Tu je kata-kata Nabi kat dia. Susunan ayatnya, susunan kata-kata Nabi tu mengagumkan dia. Dia pun tersentak lalu mengatakan, boleh ulang balik tak? Ayat engkau tadi boleh ulang balik. Maka Rasulullah ulang balik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiga kali Nabi ulang. Ayat tu bagi kita simple, tak ada masalah pun. Bukan tak ada masalah, maksudnya kita dengar tak rasa tertarik menarik pun. Tapi di Imam Al-Azdi ni, dia orang bahasa, dia orang pakar bahasa. Dia kata apa? Aku ni telah banyak kali dengar ucapan dukun, tukang sihir, penyair. Tapi tidak ada pun ucapan mereka yang sama dengan kata-kata kamu ni. Aku ni pula telah menguasai bahasa kamus sampai sedalam lautan. Mungkinlah dia ni Samad Said masa zaman tu. Kemungkinan dia ni orang sastera pada zaman tu. Pakar bahasa, hafal kamus. Macam Samad Said lah. Mungkin kalau masa tu ada kamus Dewan Arab, dia pengarang dia. Jadi dia kata, aku tak pernah dengar orang ucapkan ayat yang macam tu. Maka dia kata, hulur tangan kamu, biar aku berbaiat kepada kamu untuk meluk agama Islam. Lalu dia pun meluk agama Islam. Okay, terima kasih Tuan Sofi. Ini cerita dalam buku Sirah Nabi The Sil Nektar. Apa maksud saya? Orang zaman dulu bila dia tuduh Nabi gila, maksud gila tu apa? Kena sihir, kena rasuk dengan jin syaitan. Betul cakap pelik-pelik. Jadi mereka zaman Nabi Hud pun sama juga. Tuduh Nabi Hud cakap pelik-pelik, lain pada yang lain. Tak luar pada kebiasaan mereka cakap. Sebab kena rasuk dengan syaitan, jin. Syaitan jin tu buat dia jadi gila, tak betul, cakap benda pelik-pelik. Kalau kita pernah tengok orang berubat orang, pernah tengok video orang berubat orang, kita akan dengar lah perbualan pelik-pelik. Jin tu boleh cakap Cina, jin tu boleh cakap India. Orang tu tak pernah cakap Cina, tak pernah cakap India. Tapi bila jin masuk dalam badan dia, dia boleh cakap Cina, boleh cakap India dan macam-macam lagi lah. Orang kena rasuk. Jin masuk dalam badan dia, syaitan masuk dalam badan dia, cakaplah pelik-pelik. Okay? Dia kutuk mayat dia sendiri, dia kutuk kawan-kawan dia, dia kutuk ustaz tu. Sebab apa? Jin masuk dalam badan dia. Jadi tak perlu ambil bercanda sangatlah terhadap apa yang dia kata. Nabi Hud AS mengatakan pada mereka, aku menjadikan Allah sebagai saksi. Apa dia? Yang berhala kamu, Tuhan-Tuhan kamu tak boleh mudaratkan aku, tak boleh bagi sial pada aku. Dan kamu pun kena bersaksilah bahawasanya aku tak percaya sikit pun, tak terima sikit pun apa yang kamu sekutukan pada Allah. Ini kata-kata Nabi Hud pada mereka. Okey, sama ayat satu lagi. Ayat 55. Min daripada dunihi selainnya. Min daripada dunihi selainnya, selain Allah. Fa maka kiduni, apa terjemah kiduni? Buatlah perancangan jahat terhadapku. Terjemah kiduni, buatlah perancangan jahat terhadapku. Okay. Plot against me. Jami'an, kesemuanya. Maksudnya semua kamu dengan berhala-berhala kamu, buatlah perancangan jahat terhadapku, kesemuanya. Summa kemudian, janganlah. Tunziruni, kamu memberi tangguh kepadaku. Tunziruni, kamu memberi tangguh kepadaku. Okey, tolong terjemahkan dia. Ini mungkin ayat last kita. Tolong terjemahkan dia, Puan Zanaria. Boleh Puan Zanaria terjemahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada selainnya, buatlah rancangan jalan terhadap semuanya. Jahat, bukan jalan. Jahat terhadapku semuanya. Kemudian janganlah tulisan saya tak boleh baca dah. Kamu memberi tangguh kepadaku. Tak apa. Janganlah kamu beri tanya kepadaku. Okey, terima kasih Puan Sanat. Pertama saya nak beritahu, Nabi Hud dengan yakin, dengan penuh keberanian mengatakan pada kaum dia, kalau kamu rasa Tuhan kamu tu boleh buat sial, beri mudarat, boleh buat orang gila, boleh buat orang jadi gila, maka kamu berpakatlah, buatlah perancangan jahat. Kamu dengan semua berhala-berhala kamu, buatlah perancangan jahat untuk menentang aku. Buat aku mati ke, buat aku kena stroke ke, buat aku kena apa? Kena kanser ke, buat aku tak boleh berjalan ke. Buat sekarang. Sebab kamu kata Tuhan kamu power, boleh buat tu, boleh buat ni. Cuba kamu berpakat dengan semua Tuhan-Tuhan kamu, semua berhala-berhala kamu, Tok Pawang, Tok Bomoh kamu, beri mudarat kat aku. Kalau power sangat. Inilah mukjizat Nabi Hud.
Mereka tak mampu buat, mereka tak berjaya buat. Jadi ini cabaran Nabi Hud pada kaum dia. Maksudnya apa? Nabi Hud kata, kamu dengan berhala-berhala kamu, Tok Bomo, Tok Pawang, Tok Sihir, semua power-power di kalangan kamu tu, buat mudarat pada aku sekarang. Gabung semua sekali. Tok Bomo, Tok Pawang, Tok Sihir, guru silat, guru taekwondo ada, cubalah buat mantra-mantra apa, buat sihir kat aku. Cuba buat kalau boleh. Ini tanda mukjizat Nabi Hud, dia berani cabar. Kita bukan Nabi, jangan mencabar macam ni pada orang kafir. Kita bukan Nabi, jangan pergi kat kuil esok, wahai sami-sami Buddha sekalian, sami-sami Hindu sekalian. Aku yakin berhala kamu bodoh macam kamu, tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Kalau berhala kamu betul-betul berkuasa, buat mudarat pada aku. Cuba suruh berhala kamu buat aku tak boleh bangun esok. Nak tanya tuan-tuan, boleh berlaku tak kalau ada orang Islam bercakap macam tu pada berhala sami, tengok-tengok esok tak boleh bangun? Boleh tak berlaku? Soalan. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak berlaku ada orang Islam dia baca ayat ni, oh Nabi Hud cabar berhala-berhala untuk beri mudarat pada dia. Jom kita ikut sunnah Nabi Hud. Dia pun pergi kat rumah ibadat orang Hindu. Dia kata pada kat berhala-berhala Hindu dengan Tok Sami yang jaga tu, kamu dengan berhala kamu semua tak ada kuasa, tak boleh beri mudarat. Kalau boleh beri mudarat, cuba buat aku sakit esok. Cuba aku demam. Cuba buat aku sakit. Cuba buat aku tak boleh bangun. Ini soalan saya. Katakanlah Sami-Sami tu sihir dia, buat mudarat pada dia, santau dia. Boleh tak berlaku mudarat pada dia? Soalan. Tuan-tuan? Boleh. Rasanya boleh. Rasanya boleh, yes. Allah izin boleh. Sihir ni bukannya zaman Nabi Musa, zaman sekarang pun ada sihir. Sihir ni benda yang Allah izinkan berlaku. Jadi gatal mulut, tak ada ilmu, semata-mata baca satu ayat ni, tengok Nabi Hud cabar kaum dia. Apa salah aku cabar? Aku yakin berhala tak boleh beri mudarat. Memang berhala tak boleh beri mudarat. Tapi kalau Tok Sami tu dengan dia punya penjaga berhala datang sihir kamu, buat mantra-mantra dia, buat sihir kamu, esok tak boleh bangun pada muka. Jadi Nabi-Nabi ni dia berani cakap macam ni sebab apa? Ada jaminan protection daripada Allah. Kamu? Oh, saya baca manzil tiap-tiap hari. Saya baca ayat kursi tiap-tiap hari. Ya, dianjurkan baca manzil ayat kursi tiap-tiap hari. Tapi tak disuruh pun kita cakap macam tu pada orang kafir. Ini Nabi Hud. Tengok Nabi Nuh cakap benda yang sama juga. Nabi Nuh cakap benda yang sama juga pada kaum dia. Tolong baca tu hadis Syahril, Nabi Nuh cakap benda yang sama pada kaum dia. Surah Yunus sebelum ni, muka surat 217 ayat 71. Boleh? Tuan Haji Syahril? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 217 ayat 21. 217 ayat 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacalah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Kerana itu bulatkan keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusan itu dirahsiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Terima kasih Tuan Haji Syahir. Sama tak macam Nabi tadi? Sama. Sama eh? Kamu jalankan, jangan jalankan secara sembunyi. Buat sekarang. Kamu panggil bahala-bahala, tokong-tokong, tok sihir kamu, tok pawang kamu. Bergabung ramai-ramai, cuba sihir aku. Cuba buat mudarat pada aku. Guna ilmu sihir, ilmu pawang, ilmu santau. Cuba buat pada aku. Ni Nabi Nuh cabar mereka. Nabi Nuh, Nabi Hud cabar mereka kerana ada jaminan protection daripada Allah. Kita, Nabi Muhammad pernah cakap macam ni juga. Tolong baca Puan Nur Hilda boleh? Puan Nur Hilda binti Abdul Karim, tolong baca muka surat 175 ayat bawah sekali. 175 ayat bawah sekali. Ini Nabi Muhammad cabar kaum kafir Quraisy. Ada ke Puan Nur Hilda binti Abdul Karim? Okey. Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh Puan Nur Hidayah Ahmad? Muka surat apa saya? 175 ayat bawah sekali. 175. ayat bawah sekali. Ya, Ustaz. Ayat 195. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Adakah mereka berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan atau mempunyai tangan untuk memegang dengan kuat atau mempunyai mata untuk melihat
atau mempunyai telinga untuk mendengar, katakanlah Muhammad, panggillah bahala-bahalamu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku dan jangan engkau tangguh-tangguhkan lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Hidayah. Jadi Nabi Muhammad cabar. Kamu panggil tok pawang kamu, berhala kamu, patung-patung kamu, buat mudarat pada aku untuk mencelakakan aku. Buatlah sihir ke, santau ke, apa saja, puja-puja ke, buatlah. Wono tak wono, bodoh tak bodoh, apa macam-macam nama lah jenis-jenis sihir ni. Buat. Cuba buat, jangan tangguh-tangguh. Jadi para Nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Muhammad cabar orang kafir untuk beri mudarat. Kalau kamu rasa Tuhan kamu boleh power sangat. Kita tak disuruh buat macam ni. Jangan pandai-pandai. Sunnah ni, sunnah Nabi. Kenapa kata sunnah Nabi? Ustaz Uzaifah kata Nabi Muhammad pernah buat, Nabi Nuh pernah buat, Nabi pernah buat. Esok dia pun pergi kat rumah ibadat orang Hindu. Dia pun cakap, kalau betul Tuhan kamu power, cuba buat aku mati. Cuba buat aku tak boleh berjalan. Tengok dia orang pun doda baca sihir jadi mudarat semua pada muka. Para Nabi tiga-tiga ni buat macam ni kerana ada jaminan protection pada Allah. Kita tak ada, jadi jangan cakap macam tu. Kita tak disuruh pun cakap macam tu pada orang-orang kafir. Minggu depan kita bincang min duni. Tuan Safi boleh tak share balik muka surat kita tadi? Kenapa lepas ayat tusyrikun, lepas tu min duni? Lepas ayat tusyrikun, Tuan Safi tolong share balik muka surat kita tadi. Kan ayat kita sekarang, washhadu anni bari'um mimma tusyrikun, lepas tu min duni. Baru berhenti tusyrikun, lepas tu min duni berhenti lagi. Kenapa ada tanda berhenti lepas min duni? Tu kita bincang minggu depan. Kenapa lepas tusyrikun ada perkataan berhenti min duni? Jadi min duni tu apa kaitan dia? Lepas start ayat baru terus min duni. Jadi kalau kita terjemah ayat ni saja daripada selainnya, tu starting dia. Maka jalankanlah tipu daya terhadapku. Apa ayat tu macam tak kena. Sebenarnya ada kaitan. Jadi penerangan tentang min duni, timbul soalan, kenapa start ayat baru tu berhenti daripada selainnya? Apa maksud daripada selainnya tu? Jadi ayat tu sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelum dan ada kaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan. So penerangan tentang min duni kita sambung minggu depan. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum, jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Tuan Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped.